Sejak pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 bermula pada 3 April lalu, 14,876 orang telah menerima vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, 14,526 orang menerima dos pertama vaksin COVID-19, manakala 350 orang menerima dos kedua. Menteri Kesihatan menerima dos kedua hari ini sekaligus melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menerima suntikan dos kedua vaksin di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Juga menerima suntikan dos kedua Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Kesihatan serta pegawai terdiri daripada petugas barisan hadapan. Setakat ini, pemberian vaksin COVID-19 masih dilaksanakan bagi fasa pertama iaitu petugas barisan hadapan, penuntut yang melanjutkan pengajian di luar negeri dan warga emas berusia 60 tahun ke atas. Meskipun pengambilan vaksin COVID-19 tidak mandatori, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai bahawa rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam masih lagi terdedah kepada risiko penularan penyakit COVID-19. Mereka yang berhasrat untuk mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19 boleh membuat tempahan perjanjian melalui aplikasi BruHealth atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Orang ramai hendaklah memastikan akaun BruHealth telah disahkan dan mengemas kini maklumat peribadi dalam BruHIMS di klinik-klinik atau hospital-hospital kerajaan. Enam kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 227 dengan 218 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 86 kes. 369 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,659 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 163 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,477 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Seramai lebih 50 orang ahli jawatan kuasa takmir Masjid Seri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang beserta jemaah masjid dan penduduk Kampung Manggis dan Madang menyertai majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung petang tadi di masjid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku penasihat takmir masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan persembahan dikir, acara berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi juga mengadakan majlis tadarus Al-Quran. Majlis diadakan di Surau IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan wakaf kepada surau berkenaan. Majlis merupakan antara aktiviti-aktiviti keagamaan kementerian tersebut sepanjang bulan Ramadan. Pelbagai pihak terus menyemarakkan bulan Ramadan dengan majlis tadarus Al-Quran dan sumbangan kepada anak-anak yatim. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang resilient, inklusif dan mampan, antaranya dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan model swasta untuk pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan hijau dan meningkatkan modal insan. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gabenor-Gabenor Bank Pusat ASEAN Plus 3 AFMGM Plus 3 yang ke-24 yang diadakan secara maya hari ini. Mesyuarat dihadiri wakil-wakil daripada negara-negara ahli ASEAN, Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal, dan Haji Rokia binti Haji Badar, Pengarah Urusan Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD, Tuan Yang Terutama Nam Ki Hong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Korea, dan Tuan Yang Terutama Ju Yo Lee, Governor Bank of Korea. Mewakili negara Brunei Darussalam dan Suraya binti Haji Jaidin, Setiausaha Tetap Prestasi dan Korporat, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, dan Dayang Haja Nurafida binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan AMBD. Semasa mesyuarat mengenai kerjasama keuangan ASEAN Plus 3, Menteri-Menteri Keuangan dan Gabenor-Gabenor Bank Pusat antara lain mengalu-alukan kerjasama sedia ada termasuk melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization CMIM, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO, Asian Bond Markets Initiative ABMI dan Arah Strategik Proses Keuangan ASEAN Plus 3. Kenyataan bersama bagi mesyuarat AFMGM Plus 3 ke-24 telah diluluskan oleh Menteri Keuangan dan Gabenor-Gabenor Bank Pusat. Kumpulan bekas penghuni asrama lelaki Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama kumpulan isteri ahli EHBG lewat petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran, membaca tahlil dan doa arwah serta berbuka puasa atau bersungkai. Majlis dimulakan dengan penyampaian wakaf yang diserahkan oleh Datu Paduka Dr. Haji Morni bin Haji Osman, salah seorang daripada penasihat EHBG. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penasihat EHBG. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai. Majlis berlangsung di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut. Kebajikan anak-anak yatim di negara ini terus diberi perhatian dengan pelbagai bantuan diberikan bagi meringankan bebanan mereka lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini dan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Petang tadi, seramai kira-kira 200 orang anak yatim menerima sumbangan daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada syarikat-syarikat swasta dan persendirian. Majlis diadakan di Dewan Muhibah, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Purut, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Wakil Pribadi Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diungkayahkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama penderma-penderma daripada syarikat-syarikat swasta dan persendirian.
Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung Jerudong lewat petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim bagi Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diteruskan dengan bacaan khatam, tahtim dan doa khatam. Juga diadakan penyampaian derma kepada 33 anak yatim dari Kampung Jerudong. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Marang semalam mengadakan juga majlis khatam Al-Quran bagi peserta tadarus. Hadir Awang Haji Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai, diikuti dengan bacaan khatam. Di samping menyemarakkan majlis dan mengeratkan hubungan silaturahim, aktiviti seumpama ini diharap dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam menghalusi bacaan. Seramai 33 orang peserta diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran Anjuran Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Majlis berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan di Kampung Bengkurong. Hadir Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Juga hadir Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Mumin, Pemegang Amanah Eksekutif Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 30 orang penuntut pusat tersebut yang terdiri daripada anak-anak yatim dan kurang berkemampuan. Sumbangan berupa wang tunai, makanan asasi dan keperluan sambutan Hari Raya disumbangkan oleh penaja-penaja Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Pada majlis itu, Samima Sendrian Berhad diwakili oleh pengarahnya Haji Hidayatullah bin Haji Tajuddin dan pengurus City Trading Sendrian Berhad, Shahjahan Amirah masing-masing menyerahkan sumbangan sebanyak RM1,000 kepada Datuk Paduka Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, pemegang amanah kanan pusat berkenaan. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Jerudong pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Masnah binti Haji Muhammad, isteri Mufti Kerajaan. Majlis Khatam Al-Quran itu disertai oleh 350 orang Muslimah dari seluruh negara. Antara tujuan acara ini diadakan adalah untuk melazimkan diri dengan amalan membaca Al-Quran dan merebut ganjaran di bulan Ramadan. Dalam usaha membantu anak-anak yatim di daerah Belait membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang, Jawatan Kuasa Tabung Amal Anak-anak Yatim daerah Belait menganjurkan majlis penyampaian derma Tabung Amal Anak-anak Yatim. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Kuala Belait. Acara dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait, dan Agnet John Scott Lewis, Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad. Seramai 345 orang anak yatim berdaftar di daerah tersebut dari kawasan Mukim Kuala Belait dan Kampung Perpindahan Panaga menerima derma berkenaan. Derma-derma tersebut adalah sumbangan daripada Tabung Anak-anak Yatim Kebangsaan, Tabung Amal Anak-anak Yatim daerah Belait, Bank Islam Brunei Darussalam dan Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim bagi daerah Tempurung berlangsung pagi tadi di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.
Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong selaku penasihat tabung anak-anak yatim daerah berkenaan. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil, doa arwah dan doa selamat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 193 anak yatim. Sementara itu, tabung anak-anak yatim daerah Temburong juga menerima sumbangan daripada para penderma. Sumbangan derma adalah daripada tabung anak-anak yatim daerah Temburong, tabung kebangsaan, orang persendirian dan syarikat-syarikat swasta. Alhamdulillah dan terima kasih juga di atas sumbangan yang diberikan kepada kami semua anak-anak yatim. Berterima kasih kepada orang ramai dalam memelihara kebajikan anak yatim di negara ini. Saya sangat gembira kerana dapat menerima sumbangan ini dan akan saya gunakan nanti untuk perbelanjaan dan membeli barangan sekolah. Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei dengan kerjasama Kumpulan Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam petang kemarin mengadakan majlis bertahlil dan doa arwah. Majlis dimulakan dengan acara tahlil dan doa arwah. Juga diadakan penyampaian derma kepada 79 anak yatim dan 30 golongan kurang berkemampuan yang terpilih terdiri daripada ibu-ibu tunggal. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Sri Dewa Major Jeneral Bersara Datuk Sri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud. Para penjaja dan kaki tangan Sumbangsih Mulia serta keluarga mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadiran dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Awang Goh King Chin selaku pengerusi bangunan Sumbangsih Mulia. Bacaan tahlil diketuai oleh Awang Muhammad Ali Han bin Abu Samah, Imam Masjid Kampung Pulai. Majlis tahlil berlangsung pagi tadi di Sumbangsih Bahagia Kompleks Perindustrian Peribi. Kegembiraan dan keceriaan jelas terpancar di wajah murid-murid dan para pelatih Pusat Bahagia dan Kanak-kanak dari Pusat Perkembangan Kanak-kanak CDC Brunei pada majlis berbuka puasa dan bersungkai Ramadan Riang Raya insan-insan berkeperluan khas. Majlis anjuran sukarelawan Dash Team diadakan lewat petang kemarin di Kelab Rekreasi di Raja Brunei di Berakas. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 75 murid dan pelatih dari Pusat Bahagia. Turut menerima sumbangan daripada sukarelawan Dash Team ialah 55 kanak-kanak dari Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Para belia perlu memahami akan kepentingan menjaga hubungan yang baik sesama insan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian. Selain itu, ia juga menguatkan tali persaudaraan agar dapat sama-sama menuju ke arah kebaikan serta menjauhi perkara dan pengaruh yang negatif. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam forum Hubungan Baik Hidup Pasti Kau-Kau yang diadakan petang kemarin di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Forum dikendalikan oleh 4 ahli panel iaitu Awang Rahim bin Swani, penasihat belia Masjid As-Solihin, Awang Haji Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management, Awang Haji Jailani bin Haji Muhammad Said, Rakan Harmoni Biro Kawalan Narkotik dan Pangeran Salimatul Sa'da binti Pangeran Muhammad Saleh, Ketua Projek Assalamualaikum dan penasihat Projek Al-Huda. Forum dikendalikan di bawah Projek Al-Huda yang dianjurkan bersama oleh Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dan Syababul Wafa Masjid Perpindahan Kampung Mata-Mata.
Borang pencalonan bagi Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2021 sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 kini boleh didapati melalui portal YSNet di hyperlink http www.ysnet.gov.bn. Dalam siaran media, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga memaklumkan tata cara memohon juga boleh diperolehi melalui laman sesawang Hari Belia Kebangsaan di hyperlink http www.hbk.gov.bn dengan menekan pada pautan atau link diberikan. Kategori anugerah tahun ini dibahagikan kepada 4 iaitu projek cemerlang untuk belia diberikan kepada projek belia yang banyak memanfaatkan belia. Pemimpin muda belia diberikan kepada pemimpin muda belia yang cemerlang mengembling orang-orang bawahan kepada kebaikan. Belia cemerlang diberikan kepada belia yang berjaya dalam bidang masing-masing. Belia berkhidmat diberikan kepada belia yang banyak menyumbang khidmat sukarela kepada negara atau orang lain. Setiap pencalonan hendaklah mengisikan borang pencalonan yang disediakan dengan lengkap dan menyertakan dokumen yang dikehendaki. Pencalonan dibukakan bermula 3 Mei 2021 hingga 1 Jun 2021 pukul 4 petang. Sebarang pertanyaan hubungi Urussetia Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2021, Jabatan Belia dan Sukan di alamat dan talian yang tertera. Bola keranjang Liga Kebangsaan 2021. Rekod tanpa kalah pasukan Yes Nation pada musim ini akhirnya lebur apabila tewas di tangan pasukan Easyway dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Dewan Bola Keranjang Batu Bersurat, Gadong. Pada pertemuan menentang Easyway, pasukan Yes Nation jersey putih bermain di bawah kemampuan sebenar apabila mereka gagal mendahului kedudukan di sepanjang 4 suku permainan. Sebaliknya, Easyway lebih menguasai gelanggang dengan menamatkan permainan 105 berbalas 70. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, pasukan Tutong jersey kuning pulang dengan kemenangan ke atas tim 409. Tutong menang dengan keputusan 73 berbalas 64.